Okey, baik. Assalamualaikum semua pada yang hadir. Semoga smooth kita malam. Semoga smooth. So malam ni kita akan menjawab 50 soalan tipikal lah, soalan tipikal masalah gastrik angin ni. Okey, kita start dengan soalan first . Okey, ni antara soalan-soalan daripada kita punya group lah. Okey. So, soalan pertama, sesiapa di sini ada rasa gelap di mata dan rasa nak pitam sementara apabila dia di saat duduk dan bangun? Kiranya dia duduk lama-lama, lepas tu dia bangun secara tiba-tiba. Dia rasa seperti nak pitam, seolah-olah darah tak sampai di kepala dan mata terasa kabur dan letih. Apa sebab jadi begini? Okey, sekejap. Sebelum tu lagi, ni dia bagi warning dah ni. Dia suruh lepin barang. Okay, saya nak kena mirror video bagi orang tak boleh baca. Kalau nak beli, maklum baju MBB . Kalau nak beli, boleh maklumkan pada Dietech baju MBB Ambassador. Okay, baik. So, soalannya bangun tiba-tiba. Soalannya duduk. Lepas tu tiba-tiba dia bangun. Lepas tu mata dia jadi kelam. Dia rasa macam nak pingsan. So apakah masalah ni? Masalah ni digelar sebagai masalah orthostatic hypotension . Orthostatic hypotension. Okey. Nampak macam susah kan, tapi saya pecahkan satu. Ortho ni maksud kita punya posisi badan. Static ni maksud kita duduk dalam keadaan static, kita tak bergerak. Hypo ni kurang, tension ni kalau dalam bahasa medikal bermaksud kita punya tekanan darah lah. So orthostatic hypotension bermaksud bila kita duduk dalam satu keadaan, lepas tu kita ubah cara kedudukan badan kita dan kita punya posisi daripada menyangkut ataupun berdiri, dia menyebabkan berlakunya masalah tekanan darah rendah. Ini menyebabkan kita rasa kelam mata. Okey, persoalan dia kenapa benda ni boleh berlaku, sedangkan dulu waktu remaja atau waktu kanak-kanak dulu benda ni tak berlaku pun. Waktu sihat tu tak berlaku pun masalah ni. Okey, satu masalah dia akibat kita tak boleh nak regulate kita punya blood pressure secara proper. Blood pressure. Sebab apa kita tak boleh regulate ni maksud regulasi kawal selia tekanan darah kita secara proper ni, secara biasa. Kenapa tak boleh? Antara akibatnya kita terperangkap dalam mode simpatetik dominan, kita ada gas. Dia limitkan bekalan darah dan bekalan saraf kepada kita punya tubuh badan ni. Terutama kita punya tangan dan kaki, limitkan darah dan saraf pada kita punya Ustaz, saya kena pakai madam. Okey, limitkan darah dan saraf pada kita punya extremities, kita punya tangan dan kaki, menyebabkan lama-kelamaan berlakunya pengumpulan hidrogen ion dan juga reaktif oksigen spesies, menyebabkan kita punya sel badan tu sendiri dah start berlaku insulin resistant. Ini bermaksud senang saja, bermaksud kita dah mula berlakunya inflammation pada kita punya cells. Inflamasi pada kita punya cells. So, dia akan dan benda ni kalau berterusan, dia akan menyebabkan kita lebih terperangkap dalam simpatetik dominan. Cara kita nak orang kata apa? Nak pump darah lah. Cara nak pump darah kita, pump darah akan lebih tak efisien. Sebab apa? Sebab bila kita berlakunya masalah pengumpulan hydrogen ion accumulation dengan juga pengumpulan reaktif oksigen species, create damage pada kita punya cells, menyebabkan menyebabkan berlakunya inflammation pada kita punya cells,
dalam lama kelamaan dia akan menyebabkan kerosakan. Bila kata kerosakan, damage lah. Dia tak rosak, radang sajalah, radang pada kita punya saluran darah, menyebabkan kita saluran darah tu dia menyempit je tu lah. Dia menyempit dan kerah. So lama kelamaan dia jadi tak efisien untuk kita nak pump darah. Ini yang menyebabkan condition dipanggil sebagai orthostatic hypotension. So cara nak selesaikan masalah ni, satu, kena, yang paling penting sekali lah, vitamin yang paling penting dalam bab ni adalah vitamin D dan juga vitamin B. Lepas tu exercise, regular exercise. Ini sajalah. Tapi apa-apa pun kena solve masalah perut dulu. Sebab punca semua ni masalah perut lah. Kita solve masalah pun kena solve masalah perut dulu. Sebab punca semua ni masalah perut lah. Kita solve masalah jam 3 pagi, lepas tu susah nak tidur balik sebab ada trigger adrenaline. Nombor 2, selalu orang ada masalah GGA, dia akan bangun waktu, dia akan, kalau dia boleh tertidur pun, dia akan bangun 3 jam selepas dia tidur. Lepas tu dia akan tersentak ataupun mimpi menakutkan. Dan karakteristik dia akan bangun dengan dada rasa ketat. Lepas tu dia nak sesak nafas sikit. Yang ni sebab dia tidur dalam keadaan bloated. Bila kita tidur dalam keadaan bloated, perut kita kembung, tubuh badan kita masuk mode sympathetic dominant, mode rest and digest, mode lawan terlari. Cara penggunaan gula kita akan bertukar tau. Dia bukan cara penggunaan gula secara glycolysis aerobik. Dah. Bila kita kembung dan tidur saja, badan stres, ingatlah, kalau stres saja, benda ni kena ingat lah, supaya kita boleh jawab banyak soalan. Kalau tidak, kita boleh banyak soalan tak terjawab. So kita tahu bila kita bloated, kembung, badan masuk mode lawan lari ataupun sympathetic dominant lah, saya tulis sympathetic dominant. Cara penggunaan gula kita akan bertukar, iaitu kita punya glycolysis. Daripada aerobik ada oksigen, dia akan bertukar kepada anaerobik. Bila tubuh badan kita masuk secara anaerobik, penghasilan tenaga sangat rendah. Bila penghasilan tenaga sangat rendah dan cepat. Bila penghasilan tenaga sangat rendah dan cepat. Sumber tenaga dia memerlukan adrenalin. Dia akan guna adrenalin. Adrenalin akan trigger secondary histamine release. Bila trigger adrenalin, trigger secondary histamine release. Histamine bersifat dia boleh mengecutkan tisu lembut. So paru-paru kita dada kita akan start kerah. Dia jadi sesak nafas. Bila sesak nafas saja, otak hantar signal kata orang ni kena bangun. Orang tu terjaga, tersentak. Lepas tu dia memang tak ada tidur balik lah dalam tempoh masa 3 ke 4 jam selepas benda tu berlaku. Sebab nak bagi dah reda dulu. Dah reda baru dia tidur balik. Selalunya waktu pagi baru dia boleh tidur balik lah. So tak mau jadi masalah ni, buat seperti yang sebelum ni. Kalau yang mana dah amal Hafal Plus, MBB, teruskan dengan vitamin D, APD campur dengan Real B. Dan kita start untuk workout supaya kita boleh bina simpanan gula kita semula, glycogen dan juga otot, supaya tubuh badan boleh guna sumber tenaga ni semasa kita tidur.
penggunaan gula ni sangat penting tau. Kalau kita tak boleh nak guna gula ataupun kita kurangkan gula, dia start nak trigger lah binatang-binatang ni Okay. So antara satu lagi, kalau untuk MBB beginner, saya akan nasihatkan untuk lewatkan makan sikit. Kalau dia tidur pukul tidur ni sepatutnya tidur pukul 9 lah. 9 ni paling proper untuk tidur. Tapi kalau dia tidur lewat macam contoh macam pukul 11, kita makan pukul 9. Kalau dia makan pukul 9, kita makan pukul 7. Kita lewatkan sikit makan, ikut kira timing tidur. Lepas tu sebelum makan, minum air. Sebelum tidur, minum air, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru tidur. Ini akan mengurangkan possibility kita stres dalam keadaan tidur dan mengelakkan daripada berlakunya masalah ni Okay. So kita tengok soalan nombor 3 pula. Lebihan air liur dalam mulut. Air liur jadi masam. Okey, dia ada dia ada 3. Kalau manis, kita dah boleh produce ketones dah. Maksud kita boleh masuk ketosis, dia jadi manis. Sebab ketones tu sendiri. Masam, kalau kita trigger acid reflux. Pahit pun kalau kita trigger acid reflux Okay, so 3 benda ni Okay, baik. Otak rasa kosong yang macam blank plus ganggu mata macam kabur yang silau. Okey, kita jawab. Otak rasa kosong bila kita trigger histamin. Histamin akan menyebabkan radang pada kita punya keradangan pada kita punya hypothalamus, menyebabkan kita ada masalah brain fog. Itu punca utama dia Brain fog. Brain fog kalau kita ada masalah histamin intolerance. Histamin intolerance menyebabkan radang kita pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus ni kita boleh tengok dia duduk kecil saja dalam kepala kita punya kepala otak. Yang ni dia kontrol kita punya mood So kalau dia berlakunya inflammation kat sini akibat masalah histamine intolerance, kita akan jadi masalah brain fog. Jadi macam bodoh macam tu Okay. So kalau ganggu mata macam kabur yang silau, dia selalunya akan datang sekali yang mata kabur dengan silau. Mata kabur dengan silau bila kita berlakunya keradangan pada kita punya occipital nerve. Occipital nerve ni terletak belakang kepala kita. Dia kontrol kita punya vision sekali tau, kita punya penglihatan. Kalau dia akan rasa macam kembang belakang kepala otak kita ni. Lepas tu nak rasa sakit alih mata kita ni. Lepas tu baru bila kita jadi macam tu, kita tak boleh zoom in, zoom out kita punya mata. Kalau kita tengok handphone time kita tu, kita akan tengok macam tu. Mana ni satu orang mata kita dah lock pada satu kedudukan. Sebab apa? Benda ni stres tau. Benda ni stres. Kita masuk dalam mode sympathetic dominant, yang mana selalunya manusia ni kalau berlaku bahaya, dia berlaku dalam keadaan gelap. So mata tu dia akan fixkan kita punya bukaan tu supaya kita boleh absorb light, absorb cahaya sebaik mungkin supaya kita boleh tengok dalam gelap. Tapi ni sebenarnya disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Ni satu perkara yang berlainan satu perkara yang pelik dah, ajaib lah So kalau macam tu, kalau kita tengok light, matahari ke ataupun sumber cahaya, kita akan rasa macam silau, sakit mata, dan mata tu nak blur sekali So cara dia nak selesaikan masalah ni, jangan trigger masalah histamine intolerance kita praktis diet MBB, kita amal 5+. Lepas tu kita start makan HPD dengan Real B, kita start workout, bina balik kita punya glycogen dengan kita punya storage glycogen dengan kita punya otot, dan kita 80% okay. Ini kita dah masuk fasa maintenance ataupun fasa trial and error. Baru kita amal microbal, probiotic. Lepas tu kita ambil Real C. Real C ni hanya maintenance sahaja. Real C ni dia vitamin C Vitamin C untuk kita tak nak create damage yang berpanjangan. Itu sahaja Okay. So sebelum saya tengok soalan yang ditulis tu, saya jawab soalan nombor 5 ni Selalu ada rasa macam lendir di saluran hidung dan tekak. Sebab apa? Kalau kita rasa macam ada berlendir dekat kita ni tekak, lepas tu kita rasa macam hidung kita tu macam beringus, terutama waktu pagi ni dia ada sama ada disebabkan oleh masalah acid reflux ataupun silent reflux. Selalunya silent reflux kalau kita boleh tidur sampai ke pagi, lepas tu kita bangun pagi tu dengan keadaan rasa macam tekak tu ada kehak, hidung tu beri macam sesama
Ini disebabkan oleh masalah silent reflux. Bila kita tidur sahaja, gas perut kita tu akan naik ke atas, irritate, mengsar kita punya tekak, mengsar kita punya hidung. So hidung kita akan menghasilkan menghasilkan mucus lebih. Mucus ni hingus lah, untuk melindungi kita punya hidung dan tekak daripada gas silent reflux tu nah. Okey, baik. Okey, so saya tengok soalan. Banyak soalan. Kita jawab soalan satu-satu lah. Satu-satu kita tengok pada atas dulu. GERD gastrik kencing berbuih ke tuan? GERD gastrik kencing berbuih. Kencing berbuih ni disebabkan oleh memang protein pun, bukan ada benda lain, memang protein pun. Tapi nak kata berlaku kebocoran, tak juga. Dia macam mana nak okey, untuk nak bentuk gelembung ni, dia kena ada macam satu benda, apa surfactant saya pun lupa dah macam mana nak hijau. Tapi dia bukan akibat masalah orang kata masalah buah pinggang, tak. Cuma dia boleh keluar benda yang ini saya pun malas nak explain lah. Sebab saya nak explain saya ini karut, sebab saya dah lupa dah bab ni. Tapi dia bukan nak kata disebabkan oleh masalah buah pinggang ni. Bukan. Masalah kencing berbuih ni kita boleh katakan sebagai satu perkara normal pun, satu perkara normal. Tapi nak kata disebabkan oleh masalah buah pinggang, tak. Yang ni bagi masa kat saya, bagi saya ingat balik. Nanti sekali habis semua soalan saya jawab, saya tengok set nota saya, InsyaAllah saya boleh jawab semula lah. Sekali kata saya jawab jadi mengarut. Merokok ada efek tak untuk GGA? Ya, memang ada efek pun, sebab dia create oxidize punya damage kepada kita punya paru-paru, kita punya tekak, kita punya hidung dan kita punya semua sekali lah, no? Okay. So saya bagi ni lah yang paling yang orang kata choice yang better lah. Kalau merokok dia lebih kurang hasilkan 100% damage. Yang ni ikut kajian terbaru lah. Kajian terbaru itu saya tengok ada satu paper ni, daripada mana tak keluar, lupa dah. Ni kalau merokok, kalau vape 5% damage. So kalau terpaksa juga nak isap rokok ni, better ambil isap vape. Sebab damage dia adalah 1/20 daripada kita isap rokok lah. Better isap vape. Nanti kalau untuk paper ni sepatutnya saya nak buat hari ni, tapi saya malas sangat hari ni. Esok saya akan bawa keluar paper ni, saya letak dekat kita punya Facebook page lah. Lepas tu boleh tengok. Okay. So kita tengok soalan Sat. Kenapa tenaga tak konsisten hari ni okey, esok malas budi? Tenaga tak konsisten ni mudah saja. Cara kita menggunakan tenaga nah. Cara kita menggunakan tenaga, kita kena ada glukos. Okey, ni primer dia glukos. Glukos ni gula. Gula ni daripada karbohidrat kita boleh dapat, ataupun kita telan gula sendiri pun boleh dapat. Karbohidrat. Gula. Okey. Gula glukos kalau nak jadi tenaga ATP dia tak. Saya agak sesama sikit ni. Glukos kalau jadi ATP, dia kena masuk satu proses dipanggil glycolysis. Glycolysis ni ada proses penukaran glukos kepada tenaga ATP. Glycolysis dia terbahagi kepada dua. Satu aerobik, ada oksigen. Satu anaerobik, tak ada oksigen. Okey nah. Aerobik hanya berlaku aerobik menghasilkan tenaga, nisbah tenaga yang dihasilkan oleh aerobik adalah 38 sampai 36. Kalau anaerobik hanya 2 sahaja. So perbezaan yang sangat ketara dan banyak. Proses aerobik hanya berlaku jika kita berada dalam keadaan rest and digest, mode parasympathetic. Bila anaerobik pula hanya berlaku bila kita dalam keadaan stres. Kalau kita bloated, saya dah jadilah anaerobik ni. So penggunaan penghasilan tenaga kita rendah. So kita mudah rasa letih dan rasa lapar dengan cepat. Okey lah. Saya nampak beza.
So bila kita berada dalam keadaan anaerobik, kita punya cara penggunaan tenaga kita macam tu, kita akan mudah letih lah. Mudah letih, lapar dan mudah trigger simptom. So macam tu lah, no? Okay, baik. Okay, so saya tengok soalan balik. Soalan daripada viewer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan. Kalau kita istimewa hafal perut yang besar boleh kempes ke? Oh, of course, sudah semestinya. Kalau tengok perut saya mana ada besar langsung pun, lepiak je. Okay. Sebab perut saya buncit tapi hampir kempes sekarang. Okay, baik, alhamdulillah. Turun hayang dan berak tak puas. Turun hayang ni untuk Mr. Pitt disebabkan oleh kita punya berlaku endolins hydrops. Endolins hydrops ni bermaksud penambahan cecair dalam kita punya bahagian dalam telinga kita akibat masalah histamine intolerance, dan ini akan mengganggu kita punya stability sebab bahagian dalam telinga kita ni, especially yang digelar sebagai semicircular canal, selalu separuh bulat. Dia ada X, ada Y, ada Z punya axis. Bila dia berlaku histamine intolerance ni sifat dia boleh increase vascular permeability. Maksudnya dia boleh bawa air lagi kat situ. Air ni consist of sel darah putih kita apa semua segala lah. Dia akan kembangkan kita punya sel separuh bulat dan mudah trigger kita punya sensor untuk punya motion, pergerakan ni. So walaupun kita tak bergerak, kita rasa macam bergerak. So lepas tu mata kita cuba counter pergerakan tu. Contoh, kalau kita tengok belah sini, tengok belah kanan. Contoh macam belah kanan, belah ni belah kiri saya kan. Okey, bila saya tengok belah kiri, mata saya akan cuba counter pergerakan tu balik ke belah kanan. Tapi bila kita ada masalah endolin hydrops ni, bila kita bergerak saja mata kita belah kanan, cecair dan telinga kita tak berhenti lagi, tak berpusing sebab dia banyak. Dia akan ikut juga. Mata kita pun akan ikut sekali lah. Macam ikut sekali. Lepas tu dia akan counter lebih tau. Sebab tu rasa macam tuyung hayang macam tu. Contoh nak bagi senang faham, macam orang buat helikopter lah. Pusing kan. Okay. Bila kita buat pusing-pusing helikopter kan, pusing badan kita kan, sampai bila kita berhenti satu tempat, kita rasa masih memusing kan. Sebab cecair dan sarus separuh bulat kita sebenarnya pada masa tu tengah masih berpusing ikut kita punya motion tu. So bila dia berhenti saja baru kita boleh stable balik. Tapi kalau untuk orang berlaku masalah endolin hydrop, penambahan cecair endolin pada bahagian dalam telinga kita ni, kita pusing saja, dia memang ikut pusing sekali. Lepas tu mata kita cuba counter lebih-lebih pula tu kan, motion tu di counter, itu kita buat rasa macam tu yang hayang. Nah, okay, harap menjawab soalan Mr. Pitt. Okay, berak tak puas. Kalau berak tak puas disebabkan oleh masalah gas. Gas ni akan melambatkan proses MMC, iaitu proses kemut usus kita sangkut. Najis kita akan jadi kering sebab dia start serap balik air masuk ke dalam kita punya usus. Dia akan jadi najis keras, dia akan jadi najis ketul-ketul lah. So bila kita berak tu, buang air besar tu, memang keluar najis ketul-ketul. Lepas tu dia akan jadi sembelit. Okay, baik. Okay, tuan bagi semalam boleh try minum Alpha Ultra. Pagi semalam duk pusing kepala, badan melayang, loyak-loyak. Okey, kalau macam ni kita ambil setengah secet je. Sebab tu yang untuk Alpha Ultra ni saya nak kena kurangkan sikit dari moringa. Moringa ni dia memang powerful antioksidan, memang bagus. Tapi sebab saya letak lebih sikit kot, sebab nak bagi orang rasa best sikit. Tapi kalau untuk orang lama setengah orang dia boleh rasa terus. Tapi kalau untuk orang yang baru sikit, ambil setengah saja dulu selama 6 hari lah. Waalaikumsalam. Kalau gastrik ni sampai ke kepala, ke angin, baru je minum nak masuk 2 kali. Okey, baik. Afai boleh tingkatkan hidroklorik asid perut ke? Nak. Asid hidroklorik dalam perut kita ni, dia bukan boleh ditop up ataupun boleh tingkatkan macam tu saja tau. Dia kena bagi badan tu rest. Nak bagi badan tu rest, dia banyak faktor tau.
Terutama untuk orang yang dah kena masalah ni berbulan-bulan atau bertahun. Banyak benda. Yang paling utama sekali adalah kita punya kesihatan sel kita tu sendiri ya. Sebab kita tahu untuk orang yang masalah GGA ni, macam saya maklumkan tadi, cara penggunaan gula dia, kalau dia terperangkap dalam mode simpatetik dominan terlampau lama akibat masalah bloated ni, dia guna gula secara glycolysis anaerobic. Saya tulis GN jalan glycolysis anaerobic. Glycolysis anaerobic ni dia menghasilkan hidrogen ion. Hidrogen ion ni boleh accumulate ataupun berkumpul, menyebabkan berlakunya masalah orang kata radang, masalah acidosis. Acidosis ni boleh menyebabkan radang pada kita punya cells. Radang pada sel tubuh badan. Benda ni dia berlaku kebanyakan pada kita punya otot tangan dan pinggang ke bawah. So yang ni akan create satu condition digelar sebagai insulin resistant. Insulin resistant ni tak maksud orang tu dah start diabetic tau. Dia maksud kalau kita tengok dia punya insulin tu dah spike sikit, iaitu kita digelar sebagai insulin resistant. Time ni gula normal sikit, dia cuma fluctuate sedikit sahaja daripada normal. Sebelum dia jadi full blown diabetic. So kita nak kena selesaikan semua masalah ni. Kita kena selesaikan. Dan dia ambil masa. Nak kena bina balik kita punya glycogen, nak kena bina balik kita punya otot. Banyak benda kita nak buat ni. So bila kita dapat selesaikan semua benda ni, kita dapat selesaikan masalah leaky gut, kita dapat selesaikan masalah histamine intolerance, sekali dengan hal ni semua, badan dah kembali rest, baru kita boleh menghasilkan asid hidroklorik dengan normal balik. Dia tak boleh nak kata benda tu mudah tau. So kalau orang kata makan supplement ni boleh menghasilkan asid hidroklorik balik, tu bohong cerita dia. Kecuali dia ambil pil betain HCl, betain hidroklorik punya pill steps tu, itu pun dia kena ambil sebelum makan dan apa semua. Dia boleh, tapi saya shortcut untuk orang yang kalau makan daging trigger symptom, itu boleh ambil lah. Okay, baik. Okay, baik, tak apa Tuan Cik Jasmine. Kalau jadi macam ni, kita berhenti sat. Lepas tu kita ambil balik. Lepas tu maklumkan saya terus bab ni. Okay, pasal kencing berbuih tu nanti saya jawab. Sebab saya dulu ada tips dia ni dekat saya yang Facebook, tapi saya dah lupa dah nak explain dengan ni. Saya takut saya tersalah explain, nanti nampak tak cerdik. So bagi saya untuk esok saya akan jawab benda tu nah. Okay. Saya tengok ni. Okay. Sambil separuh. Adakah GGA boleh mengakibatkan masalah hyperthyroid? Of course. Bukan sebab apa pun, sebab dia simple saja. Benda ni untuk masalah hyperthyroid dengan Health Plus ni satu perkara yang mudah sangat selesai. Dia boleh selesai dalam masa 2 bulan sahaja. Bila kita ada masalah usus, kita kena faham thyroid gland kita, dia hasilkan T4. T4 ni maksud dia hormon thyroid yang dia kena convert kepada T3. T3 ni baru kita kata active form of thyroid untuk digunakan oleh tubuh badan. Nak conversion T4 ke T3 ni dia berlaku dekat kita punya usus kebanyakan masa. Oleh lebih kurang 80% conversion berlaku dekat kita punya usus. So kalau kita punya usus, saya explain tak betul ni. Saya tengok balik. Okey, betul lah saya sebut. Nasib baik betul. Okey. T4 kena convert T3. T3 dekat kita punya usus. Kalau usus kita berlakunya masalah leaky gut, soalan dia hyperthyroid, okay?
Kalau usus kita berlakunya masalah leaky gut, thyroid kita terpaksa mengeluarkan hormon T4 ni lebih banyak untuk meningkatkan dia punya peratusan conversion dekat kita punya usus ni kepada T3. So lama kelamaan dia duk produce binatang ni, T4 ni terlampau banyak, dia akan menjadi berlakunya masalah hyperthyroid lah. Semudah macam tu saja. So kalau kita selesaikan masalah usus kita, selesaikan masalah leaky gut, kurangkan masalah histamine intolerance, selesailah masalah penghasilan, selesailah masalah hyperthyroid. Ni satu perkara yang sangat mudah. Kita ada banyak testimoni bab ni. Okey. Okey, baik. Esok pukul 9 macam biasa lah tuan. Esok pukul 9 macam biasa. Bagi saya masa Ustaz, sebab saya nak kena check balik. Saya takut dia bercampur aduk dengan benda lain. Selain gula kelapa, boleh tak ambil stevia allulose Selain gula kelapa boleh tak ambil stevia allulose monk fruit? Stevia ni, kalau untuk macam monk fruit, stevia saya tak apa nak galakkan tau. Sebab dia buat orang melugai dan dia tak puas pun. Cara pathway dia tak stimulate kita punya otak. Berlainan dengan kita punya gula. Gula ni boleh bagi badan rest. Stevia tak boleh. Monk fruit tak boleh. Dia setakat manis dekat tekak, manis dekat hidung sahaja. Tapi gula, dia stimulate kita punya otak, release dopamine, bagi badan kita rest. Pada masa yang sama dia bantu untuk kita masuk mode sympathetic dominant, masuk mode rest and digest buat kerja dia tau. Dan dia juga membantu untuk mengekalkan, untuk especially untuk orang yang ada masalah GGA baru MBB lah, dia membantu mengekalkan orang tu dalam keadaan rest. Tak boleh tidur kan, yang tu perlu ambil carbimazole. Tapi kalau tak asam je tak perlu pun. Okey, baik, kita sambung pada kita punya soalan balik. Ui, banyak soalan ni. Banyak, saya rasa kena sambung esok ni. Okey, nombor 7. Bila nak start ambil probiotik semua? Saya nak habis kotak dah. Probiotik, okey, ingatlah. Kena ingat betul-betul ya. Kena ingat betul-betul ya. Probiotik selalunya dia ada lactobacillus. Selalunya yang ni je lah. Senang nak cultivate. Lactobacillus dengan bifidobacterium. Selalunya. Bifidobacterium. Mereka ni kerja dia hasilkan lactic acid. Bagus tak? Memang bagus, tu memang bagus lah. Sebab dia perlukan create lactic acid dekat kita punya usus, create environment para acidic supaya bakteri usus besar tak hidup. Memang bagus. Tapi kena ingat, lactobacillus dengan bifidobacterium, mereka ni juga boleh metabolize histamine. Hasilkan gas. Okey. So kalau makan probiotik pada peringkat permulaan, memang dia jadi bloated teruk, nak mampu bloated teruk. So kita bila kita perlu ambil probiotik? Kita ambil probiotik bila badan kita dah rasa 80% okey, bermaksud kita dah boleh running tu kita boleh start lebih pada kita punya maximum aerobic function dah. Kita istilahnya kata kita boleh start henjut dah. Lepas tu kita boleh start buat weightlifting apa semua tanpa trigger simptom, baru kita ambil probiotik. Bermaksud kita punya diamine oxidase dah banyak. Bila diamine oxidase kita dah banyak, dia boleh mengurai ekses histamin yang terhasil. Dan bila kita makan probiotik, kita lactobacillus dan bifidobacterium yang duduk dalam probiotik kita tu tak boleh ada kemampuan untuk nak metabolize histamin yang terhasil akibat diamine oxidase kita dah cukup, dia dah urai awal lagi. So dia tak jadi bloated teruk, dan ini akan menambahkan kita punya acid lactic dekat kita punya usus kecil. Dia akan jadi lagi okey lah. So cara dia, jangan ambil probiotik yang CFU dia tinggi. Contohnya macam 10 bilion ke atas, jangan. Kalau macam microbial, saya dah buat elok-elok saja 2.5 bilion dalam satu tablet tu. Itu pun kita pecah dua waktu kita start baru nak introduce introduce probiotik ke dalam kita punya diet. Okey, baik. So kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya.
Selalu bila lepas puasa Ramadan sebulan ni akan ada perubahan Oh, ini soalan puasa Ramadan. Kita buang dulu. Kita ambil soalan nombor 9. Adakah yogurt salah satu produk ternusu? Confused sebab bukan ke produk ternusu tak bagus bertanya. Yogurt ni memang dairy produk pun. Tapi kalau kita nak ambil, boleh ambil. Tapi untuk peringkat MBB beginner saya tak galakkan. MBB beginner saya tak galakkan. Intermediate saya tak galakkan juga. Kalau advance baru boleh. Bermaksud usus dia ada laktis dan dia tak boleh ada laktos. Tapi tak maksud dia boleh makan selalu nah. Kadang-kadang ambil okey. Kenapa selalu pedih dan kembung perut terutama selepas makan? Sebab dia makan dalam keadaan bloated. Bila kita makan dalam keadaan kembung, dalam dia kat ini, the keywords dia ni adalah pedih. Dia mula dia makan tu, dia rasa perut dia kembung. Perut kembung. Lepas tu pedih. Ini yang perlu MBB. MBB ni orang, kalau orang ingat semua dia tahu dah, tapi sebenarnya dia subjektif. Tak ramai pun orang tahu pun MBB ni, kecuali dietek pun tak apa nak tahu sangat. Yang paling dia sebab saya yang buat kan. Dia still adalah makanan yang trigger untuk kita punya makanan yang trigger kita punya histamine. So apa yang trigger punya histamine? Kalau histamine, yang trigger histamine ni saya rasa dietek dengan ambassador pun dia cakap lah. Tapi kadang-kadang termiss juga makanan. Contoh macam pengambilan buah akibat masalah FODMAP tu sendiri. Makanan yang tinggi dalam FODMAP, fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, polyols ni, orang tu tak sedap kata dia buat, dia boleh trigger gas trigger histamine. Histamine ni sifat dia boleh mengecukan tisu lembut, so dia akan bagi cramp perut, pedih. So kita ambil Buscopan lah, time ni Buscopan. Kalau perut kembung, dia akan datang pedih sebab histamine, cramp tisu lembut. Dia rasa macam cucuk-cucuk nah. Okey, adakah yogurt kenapa selalu pedih? Kenapa selalu angin hingga pedih ulu hati dan senak dada di waktu malam? Sebab tak urut. Benda ni tak urut. Benda ni kena sentiasa urut tau. Gas ni dia tak boleh hilang macam tu saja. Dia tak boleh macam teresap masuk dalam kita punya kulit ke, teresap masuk ni, lepas tu dia hilang macam tu. Tak. Gas ni sama ada dia dua jalan saja. Sama ada keluar ke mulut ataupun sama keluar ke buntut. Dua benda tu saja kan. Okey, dua benda tu saya. So cara dia adalah kita minum air, kita urut bagi sedawa sampai nafas rasa lawas. Lepas tu baru boleh tidur. Barulah kita tidur tu barulah kita boleh tidur dengan nyenyak dan tak ada rasa pedih ulu hati dan senak dada di waktu malam. Okey, baik, so kita tengok soalan sana. Kita tengok soalan sana. Esok pukul 1 nak tanya, perut rasa panas kadang sampai belakang, perut bahagian atas sebab apalah. Okey. Ini mudah lagi. Kalau kita makan kadang perut kembung kan. Okey kita hanya boleh makan 2-3 suap saja. Lepas tu kita nak start rasa perut tu rasa panas. Lepas tu perut tu nak rasa sampai sakit belakang. Satu, perut tu rasa panas akibat kita tak boleh nak trigger penghasilan sodium bikarbonat dekat yang kita punya pankreas. Sebab kita punya makanan tu, okey. Ya. Ini kita punya perut. Okey, let's say kita ada pankreas kat sini ya. Pankreas kita menghasilkan sodium bikarbonat. Nak trigger sodium bikarbonat ni, bila makanan tu turun dekat kita punya dua dedam permulaan usus kecil dia kena cukup acidic tau. pH dia kena 1 ke 2. Okey. So, apa yang menyebabkan dia punya pH tu tinggi, yang menyebabkan kita tak boleh trigger sodium bikarbonat? Bila kita dalam makanan keadaan perut kita kembung, satu, kita punya bukaan pyloric sphincter. Bawah ni pyloric sphincter, atas ni LES tau. LES, lower experience sphincter. Bawah ni pyloric sphincter. Dia akan tutup. Dia akan tutup rapat tau. So, apa yang akan berlaku? Kita akan berlaku penambahan gastric juice.
Sebab kita punya empty rate gastric juice kita makin kurang. So gastric juice kita akan tambah. So ini kita nak melugai tu nak rasa mual. Okey, bila dia buka pun dia buka sikit saja, dia drip saja kita punya makanan dekat sini. pH dia tinggi tau. pH dia dalam 3 ke 4. Walaupun 3 ke 4 dia still acidic. Bila turun saja ke bawah ni, sodium bikarbonat kita tak boleh keluar untuk neutralizekan asid daripada kita punya makanan tu. Perut start rasa panas lah. Lepas tu dia start akan trigger pasal sakit belakang, sebab semua tu sistem imun punya kerja. Lepas tu sakit belakang apa semua tu sistem imun punya kerja lah. Okey, adakah stop makan ubat thyroid tuan? Sebab saya setiap makan hari kena saya dah buat blood test dah normal. Jumpa balik doktor, kata saya nak kurangkan. Saya tak boleh nak cakap tau, sebab sekali saya orang tangkap saya pula, saya tak boleh nak cakap. So tuan jumpa balik doktor. Tuan kata saya punya thyroid dah normal, boleh tak kita kurangkan ubat ataupun hentikan ubat ni? Macam tu. Saya badan tak rasa panas, saya tak rasa apa dah, saya rasa sihat saja. Okey. Lepas tu doktor akan buat keputusan lah dari situ. Dia kata, kalau dia nak selamat, dia kata okey tak apa, makan sehari sebiji saja dulu. Lepas tu 3 bulan lagi datanglah no. Tapi kalau kita sebenarnya tak perlu makan dah pun. Tapi terpulang benda ni. Okey. Waalaikumsalam. Wife saya alami simptom pening kepala macam orang pregnant hampir tiap-tiap pagi lewat petang. Dah dekat sebulan. Dia pregnant tak? Itu soalan dia pregnant tak? Okey, baik. Kalau tak pregnant, maksud dia masalah bloating lah. Masalah perut dia bloated. Masalah dia kalau waktu petang tu akibat kita punya cortisol drop. Okey, bila cortisol kita drop, histamin kita akan start naik lah. Perkara biasa lah tu. Sebab tu orang yang ada masalah ni, dia kena gangguan jin, kena gangguan setan. Tapi selalunya ada juga masa yang dia combination dengan masalah tu sekali. Sebab badan kuih lemah. Ada juga. Tapi selalunya disebabkan oleh masalah cortisol kita yang drop. Dia tak boleh mengurangkan penghasilan histamin. Histamin kita naik sikit, kita punya diamond oxidase pun kurang. Dia trigger simptom lah petang tu no. Okey, baik. So kita tengok soalan. Tuan, kalau minum air buah betik boleh makan tak? Boleh makan buah betik, tak ada masalah. Tapi ambil besar-besar ni sajalah. Waktu kalau ada masalah perut lah. Kalau tak ada masalah perut, okey saja. Kalau ada masalah perut, ambil besar-besar ni saja. Waktu kita tengah makan nasi kering lauk, dia akan okey, dia tak ada masalah. Buah betik ni bagus. Okey, so kita tengok soalan dulu. Okey, nombor 12. Semua jenis tepung gluten free boleh makan tak? Kalau ada masalah penghadaman ni, tak boleh. Saya kalau especially untuk orang yang baru MBB, baru praktis, ambil Amal Alpha Plus, ni orang tak tahu ni produk saya lah no. Alpha Plus. Okey. So kalau untuk permulaan MBB, saya akan syorkan jangan makan even tepung gluten pun, tanpa gluten pun jangan makan. Sampai dia masuk fasa trial and error, dah masuk level intermediate, baru kita try. Itu pun kita skip dan kita tak makan beria nah. Okey, baik. Nombor 13. Kenapa kadang-kadang selepas makan bila batuk ada kehak pekat? Sebab sebelum tu memang berkehak dah pun akibat masalah reflux. So lepas makan tu dia keluarkan balik. Itu je lah, tak ada apa pun bab ni. Okey. Nombor 15. Adakah sakit GERD dan gastrik semua ni mengganggu datang bulan bagi kaum wanita? Terpaksa tanya, ada kata. Ini perkara normal sebab badan stres, badan keadaan simpatetik dominan memang akan ganggu kita punya hormon. Ini perkara normal. Kenapa badan stres lemah? Adakah tak cukup zat? Bukan tak cukup zat, sebab cara penggunaan tenaga kita tu tak apa nak betul. Kita guna glycolysis, kita tukar kita punya gula kepada tenaga kita melalui glycolysis aerobik. Aerobik ni penghasilan tenaga dia rendah. Nisbah dia 1 ke 38. Kalau 1 kepada 38 lah, 1 kepada 18. Kalau glycolysis secara aerobik ada oksigen, dia menghasilkan 36 ke 38 tenaga. Glycolysis aerobik ni menghasilkan 2 tenaga saja dan benda ni cepat. Dia cepat tu dalam masa 2 jam ke 3 jam selepas makan kita akan rasa letih balik. Tenaga kita lemah, kita akan rasa lemah dan kita akan rasa lapar. Okey, so kita tengok soalan balik.
Tuan, ada ke bila buang air besar, air kecil rasa pedih? Ya, memang banyak. Selalunya sebab keluar batu pun jadi juga, ataupun masalah UTI, urinary tract infection. Ini kena check dengan doktor lah, no. Dan ni kalau jadi kita makan uras, settle lah masalah ni. Okay. Bang, kalau selalu makan buah betik, doktor bagi ubat tahan sakit mengantuk asal. Ini untuk masalah apa ni? Cik Nur Izan, untuk masalah apa? Saya tak pasti. Okey, tuan, kalau minum air perut akan kembung. Bukan perut kembung selepas minum air. Macam ni perut tu dah memang kembung dah pun awal tu. Awal tu kita kata gas, dia ada gas. Gas ni kita letakkan lebih dah. Ni okey, kita dia memang ada gas lah. Tadi dia gas lah. So bila kita masukkan air, apa yang akan berlaku? Dia akan tambah isi padu air ni, isi padu kita punya perut. Ni satu hal. Okey. Bila jadi ni saja, ditambah pula dengan kita punya emptying gastric juice kita yang makin bertambah akibat pyloric sphincter kita bawah ni kucuk, dia tak buka. Dia nak start rasa mual sekali. Kalau macam contoh, macam kalau kita minum air, sebenarnya kita bantu untuk mudah sendawa. Sebab bila kita tambah isi padu perut, LES kita akan relax. Bila LES kita relax, kita akan mudah sendawa. So kita tekanlah kawasan yang rasa sakit, keras, kebas, lengoh pada kita punya tubuh badan. Kita stimulate kita punya vagus nerve. Vagus nerve akan relaxkan kita punya LES, memudahkan kita sendawa. So minum air urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Dan yang ni betul, dia ni kembung betul. Sebab dia increase kita punya gastric juice sekali, akibat kita punya emptying rate kita tu kurang, pyloric sphincter tu tutup. Okey nah. Okey. Bang, okey. Berpeluh kenapa? Ya, kalau berpeluh ni disebabkan bila kita trigger sympathetic dominant mood stress ni, dia menghasilkan acetylcholine. Acetylcholine ni dia boleh merangsang kita punya kelenjar peluh untuk mengeluarkan peluh. Macam tu saja nah. Okey, baik. Kita tengok soalan jap. Adakah sakit GERD dan gastrik semua ni terpasal ni kita remuk. Kenapa benda sedar tu? Okey, auto LES. Soalan pada auto LES. Auto LES ni orang selalu dikaitkan kalau kita check ni auto LES ni lemah ni, ini menyebabkan berlakunya masalah GERD. So, auto LES kita tak pernah lemah. Auto LES kita hanya relax sahaja, kecuali dia cacat dah akibat masalah hyperthermia, itu perkara lain. Tapi secara biasa ni dia dalam keadaan relax. Dia dalam keadaan relax, ada beberapa benda yang mempengaruhi untuk dia relax. Satu, kalau kita isi padu, kita punya perut tu tinggi, kepekatan gastric juice kita punya pH tu tinggi, bermaksud dia nak ke alkaline. Dua benda ni ataupun terperangkap dalam mood sympathetic dominant, lawat terlari. Ada tiga benda ni akan menyebabkan LES kita relax. So LES kita tak pernah cacat So kalau nak bagi dia rapat balik, mudah saja. Rawat masalah leaky gut, kurangkan masalah histamine intolerance, rawat balik kita punya cara penggunaan tenaga bagi dia betul balik, selesaikan masalah insulin resistant pada kita punya sel, dan benda ni akan go back to normal, dan kita punya LES akan normal balik. Cakap macam senang, tapi nak buat tu susah. Nak buat tu dia kena ada orang guide. Itu kita punya ambassador dan juga dietec lah yang boleh guide bab ni ya. Sebab yang mana jadi dietec, mana jadi ambassador, semua pernah kena sakit masalah ni, kecuali saya seorang saja. Okey, baik. Kenapa perut kerak keroncong, gerak dari dalam gerak sendawa, sekentut dan ada lendir keluar? Okey, baik. Yang ni kita akan explain lah. Kita tengok soalan ni sebelum saya explain soalan ni. Okey, alhamdulillah saya dah cuba Halfway Ultra, Halfway Plus, najis saya lembut. Kalau Ultra lagi lembut, najis. Okey, baik. Epsom salt untuk minum, okey tak? Okey, untuk Epsom salt ni dia macam ni lah. Macam ni. Cara pengambilan garam ni mudah saja. Bila kita teringat, okey.
Orang yang selalu berlaku masalah kekurangan garam adalah orang yang tak makan gula. Itu je key dia. Orang yang takut nak makan gula akan mudah berlaku masalah kekurangan garam dan telur badan. Sebab apa? Tanpa gula, kita tak boleh, kalau dia tak boleh nak menjadikan garam daripada kita punya makanan sebagai VIP untuk menembusi kita punya usus. So ambillah gula. Tak jadi masalah kurang garam. Tak perlu nak kurang garam fancy ni, tak perlu pun garam fancy. Garam biasa pun cukup. Okey, baik. Kalau yang tumor maka usus bang boleh sembuh ke? Tumor maka usus. Boleh try Amal 5 Plus, try practice MBB selagi sempat tu. Kita cuba lah no. Rasa nak keluar soalan kenapa badan sentiasa lemah, adakah tak cukup, muka berminyak, otoilet, kenapa perut kerak keroncong? Okey, perut kerak keroncong. Sebelum saya silap jawab ni, nampak tak cerdik, saya tengok Ustaz. Nama ni apa dia? Borborygmi kot. Borborygmi saya. Okey, betul ya. Borborygmi. Saya ejaan dia macam ni. Borborygmi. Okey, nampak cerdik sikit. Kita sebenarnya kalau perut kita berbunyi, perut kita berkeroncong, ni borborygmi. Borborygmi ni bermaksud bila usus kita kemut, dalam keadaan perut kita tu ada gas dan cecair bercampur sekali. So bila dia kemut tu, perut dia akan berbunyi geru-geru. Dan kita boleh rasa intensiti, kekuatan kemutan tu disebabkan oleh ada gas. Bila ada gas saja, perut kita, usus kita kena kemut lebih kuat. Sebab tu dia rasa macam ada benda bergerak dekat kita punya perut tu. Itu sahaja. Dia bukan benda ajaib pun. Okey, bila dia kata kentut dan ada lendir keluar, ni selalunya kalau orang tu tak boleh nak digest half-file lagi, dia makan sepaket, dia kentut ni kadang-kadang dia keluar half-file sekali. Tu leceh. So ambil setengah secet saja dulu, bagi makan, bagi najis tu jadi solid, okey, baru kita tambah satu secet, baru dia okey sekali. Okey, adakah alergi eczema juga simptom? Ya, betul. Akibat kita punya histamin kurang, masalah diaminoxidase, dia tak boleh nak urai histamin tu, menyebabkan berlakunya masalah eczema. Ini especially masa tuan AD dah maklumkan lah, dia ambil alpha-altral, boleh makan tepung dengan stevia tak trigger lah. Kalau dia dulu makan tepung beras pun trigger. Okey, baik. Kenapa hubungan kerja okey dan kerja apa? Kenapa hubungan kerja okey dan kerja tak okey even MBB konsisten? Depend dengan dia punya cara pengambilan makanan. Kalau dia ada explore untuk makanan baru, dia akan tambah buah baru, ataupun dia tambah santan, ataupun senang kata tambah benda baru lah. Dia akan berubah sikit kita punya najis, ataupun dia baru tambah lemak, ataupun dia baru tambah fiber, ataupun dia baru tambah gula. Banyak pun boleh ubah untuk bab ni lah. Okey. Hafal membantu masalah sembelit dan buasir ke? Okey, kita kena tahu masalah buasir macam mana dia terjadi dulu. Masalah buasir. Masalah buasir ni selalu orang cakap disebabkan oleh masalah najis kerah. Tak lah no. Tak. Dia akibat kita punya irama kemut usus besar tu kepada usus besar ke kita punya lubang dubur tu dia berlainan. Itu sahaja. Berlakunya tak tally. Dia tak tally. Selagi usus besar kemut, lubang dubur kita tak kemut. Itu akan menyebabkan berlakunya masalah buasir. Itu saja. Dia punya tally. Dia sepatutnya bila usus tu besar tu kemut, usus dubur kita buka elok macam tu kan, dia ikut lah buka. Tapi kalau ini usus besar dia gerak, usus besar kita punya dubur tu tutup, itu akan menyebabkan masalah buasir. Itu saja. Dia bukan masalah najis kerah. Even kalau najis cirit sekalipun, kita akan boleh berlaku masalah buasir kalau digini macam tu. Atas kemut, bawah tutup. So dia
kat situ soalan dia apa dia tadi? Kalau masalah sembelit kalau ada masalah gas, wajib kita ada masalah sembelit. So kita kena kurangkan masalah gas, baru masalah sembelit tu hilang. Bila kita masalah sembelit tu hilang, automatik kita punya masalah buasi tu akan hilang sekali. Nak hilangkan masalah sembelit, kena kurangkan masalah gas. Nak kurangkan masalah gas, kena selesaikan masalah leaky gut dengan masalah histamine intolerance. Baru kita hilang masalah sembelit, baru kita tak masalah buasi. Okay. Makanan bergoreng, even goreng ayam minyak kelapa sawit. Makanan bergoreng, even goreng dengan minyak kelapa sawit sebenarnya okey ke? Okey, saya tak ada masalah. And kalau letak kunyit tu pakai sebut kunyit ke, okey ke? Tak ada masalah. Kunyit ni tak ada masalah. Kunyit curcumin ni adalah antioksidan yang sangat bagus untuk kita punya tubuh badan. So makanlah kunyit. Okey, kita tengok soalan balik. Sekejap. So kita tengok soalan balik. Biar soalan. Sat. Orang tak boleh masuk. Okey, kita tengok soalan. Mana soalan? Okey, soalan. Alergi sebab gastrik, rawat gastrik sebut alergi. Ya, betul. Rawat masalah leaky gut. Itu saya. Rawat masalah leaky gut, semua masalah alergi. Perut besar keras macam mengandung ni boleh kempis mula ke kalau terus sama kau? Boleh sangat-sangat. Tak ada masalah. Teruskan sahaja. Kenapa dah makan nasi pedih perut, bawah dada pun pedih? Tengok combination makanan kita. Tengok combination makan. Selagi ada yang ambil kopi, ada yang ambil santan, buat masak lemak dengan santan pula kuatan. Ada yang makan brokoli awal-awal, ada yang termakan kacang. Benda tu dia kena gambar makan, hantar kepada dietet dan dietet akan betulkan. Okey, buah sayur di makanan apa yang orang gastrik tak boleh ambil? Buah sayur di makanan apa? Buah yang paling dangerous sekali adalah tembikai. Tembikai ni ataupun jenis buah-buah kering, buah tin kering, buah kurma kering, buah-buah kering ni tak apa nak boleh. Itu saja. Yang lain boleh makan. Cuma kita makan besar-besar ibu jari ni sahaja, 2 keping macam tu kita selit masa kita tengah makan nasi, dia takkan jadi masalah. Jangan ambil buah dan kita tengah hadap TV tu, kita cecah dengan kuah rojak pula kuah atas, maka confirm tak jadi benda bukan-bukan. So, kalau untuk sayur di makanan, sayur semua benda sayur kita nak makan. Kalau sayur ni, dekat TikTok saya tu ada cara makan sayur dengan detail saya cerita. Dan saya, dekat Telegram saya letakkan penerangan secara terperinci cara nak makan sayur daripada MBB beginner kepada advance, kepada intermediate, kepada advance. Macam mana kita nak introduce sayur balik kepada kita punya diet, dan apa cara kita nak introduce. Macam mana cara? Mula kita ambil jenis sayur batang lembut dulu. Lepas tu baru kita ambil sayur batang keras. Lepas tu baru kita ambil cruciferous vegetables. Lepas tu baru kita ambil jenis kacang. Panjang cerita dia tu. Cerita dia memang panjang. Cuba tengok dekat saya yang bio tu. Dekat saya punya link, dekat saya yang bio TikTok tu, dia akan ada. Okey, baik. So kita tengok makanan bergoreng. Okey, bahagian bawah pusat macam penuhnya sebab bila buat kerja selalu peranakan macam turun kerak buang air kecil berulang. Okey, bahagian bawah pusat macam penuh je sebab bila buat kerja selalu peranakan macam turun kerak buang air kecil berulang. Okey, dia jadi kecil kerak ni mudah saja. Dia sebab kebun bahagian bawah kita nyepuk ni. Dia tekan belakang pundi kencing kita menyebabkan kita rasa kerak kencing. Dan satu lagi akibat kita penghasilan adrenalin akan merangsa kita mudah buang air kecil. Okey. Soalan, buah-buahan sebenarnya boleh makan ke tidak, atau kena pantang dulu sampai okey baru ambil buah balik ke? Buah ni kita ambil dengan apa yang berpada-pada, kita tak ambil banyak.
kita nak ambil buah, kita ambil waktu makan sahaja. Kita tak makan buah dan keadaan perut kosong, sebab confirm kita jadi kembung. Saya pun yang perut sihat sejahtera ni, kalau duduk depan TV kan makan buah jambu, saya nak jadi cirit lah. Okey, baik. Ya, betul. Saya pernah makan buah naga, tiba-tiba jadi gemuk sampai sekarang takut nak makan buah naga. Sebab dia tinggi dalam FODMAP tau. Dia tinggi dengan gula. Bagus tu bagus, tapi disebabkan jenis gula dia orang ni, dia di combination pelbagai jenis gula, monosaccharide, disaccharide, polyols ni. Kalau usus kita kurang kemampuan untuk nak urai gula ni, dia akan menjadi makanan kepada kita punya bakteria usus. Lepas tu dia akan perang gula ni, menghasilkan gas, trigger histamin dan trigger simptom, pelbagai jenis simptom, dan benda tu sangat leceh lah, no? Okey. Soalan apa? Okey, macam mana nak bezakan batuk GERD dan virus? Kadang bos sama kering, same goes to flu. Kalau batuk GERD ni dia berkahak. Dia berkahak, dia terutama waktu pagi saja nak rasa sesemua. Lepas tu dia masuk pertengah hari itu dia lama aku okey, Kalau batuk virus ni dia berterusan, tak berhenti. So untuk batuk virus ni, kalau kering kita ambil Montelukast, kalau dia ada hingus kita ambil, kalau dia berkahak kita ambil apa jenis kita ambil bromhexin pun okey juga, dengan cetirizine lah, sebab sesemua sekali. Yalah, betul dia tu. Nah, Montelukast kalau batuk kering lah, batuk kering lah, asma, ambil Montelukast dia okey. Lepas dah okey, kita kena amalkan macam orang buat diet keto ke, atau makan macam biasa je. Roti keto boleh ke ambil. Lepas okey, keto ni dia sesuai untuk orang yang betul-betul fit sahaja. Betul-betul fit saja sesuai untuk buat keto. Itu pun saya keto ni saya tak 100% setuju, kecuali orang tu ada simpanan glycogen, dia ada otot, dan dia boleh praktis keto. Tapi kalau untuk orang sakit ni, kena makan nasi sekali, kena makan gula kan, dia tak tahan. Roti keto boleh ke ambil? Roti keto ni mengarut. Tak payahlah nak ambil roti keto ni lah. Okey, baik. Ikut MBB badan makin kurus, makan banyak. Dia ikut MBB tapi badan still berat, tu canja. Ikut MBB badan makin kurus, makan banyak dan ikut MBB tapi badan still berat, tu macam tak naik. Sebab apa? Okey, dia maksud dia ikut MBB, berat dia makin turun. Lepas tu makan dah banyak tapi berat tu macam tu sahaja, tak naik-naik. Sebab apa? Sebab apa yang turun dia mudah saja. Ni soalan kita last tu 10 dah, no? Okey, soalan dah lah. Okey, dia glycogen yang boleh berubah kita punya berat badan, simpanan glycogen yang kita punya otot. Glycogen, satu molekul gula, dia ikat dengan 4 gram air. So yang ni antara fat loss yang paling cepat sekali. First sekali orang praktis keto, dia kata, oh berat saya turun lah, sebenarnya dia bakar glycogen. Habis glycogen saja dia akan start bakar otot. Bakar otot ni saja, orang bila bakar otot saja start produce adrenaline, orang tu akan rasa goyah dia punya diet tu. Dia rasa aku nak makan tu, aku nak makan ni, aku nak makan tu, aku nak makan ni. Kalau dia bertahan juga semasa fasa bakar otot ni, dia akan masuk jadi masalah GGA ni. Confirm wajib dan pasti. Saya dah tengok orang berkali-kali dah yang buat benda ni, especially orang yang ada masalah diabetes. Dia buat diet, tak makan karbohidrat, tak makan gula, betul berat badan dia turun, betul dia punya HbA1c turun, tapi dia hilang berat otot. Lepas tu dia kesangkut masalah perut pula. Lagi leceh, dia jadi gila, jadi macam sasau lah, masalah anxiety, panik apa semua kan. So, keto saya tak setuju sangat lah. Tak setuju, kecuali orang tu betul-betul fit, boleh buat. Okay, so kita tengok soalan last kali pada orang tengok lah. Sekejap. Okay, baik. Kenapa bila batuk je mesti terkencing? Sebab kita punya gallbladder tu, kita punya otot kat situ dah tak kuat. Dia kalau untuk orang perempuan, dia kena buat kegel, iaitu buat
apa untuk menguatkan dia punya peranakan sekali, untuk menguatkan dia punya bawah ni sekali nah. So buatlah, praktis lah tu nah. Okey, buat 5 orang yang macam saya alhamdulillah makan dan tak ada efek. Okey, baik, alhamdulillah. Makan tapi makan waktu makan lah nah. Makan waktu makan lah. Saya bangun betul macam ada lendir kat tengkok, macam angin banyak rasa sebab masalah acid reflux ataupun silent reflux, dia akan buat jadi masalah ni. Okey. Baik, kita sampai kepada soalan 30 tadi. Esok insya-Allah kita akan habiskan 20 soalan lagi nah. Dan satu lagi esok saya akan jawab untuk soalan berkenaan asid urik dan juga adakah asid urik ni bahaya? Tu orang nak tanya asid urik ni bahaya. Adakah dia punca masalah gout, arthritis, satu lagi masalah kencing berbuih tu. Nah. Okey, baik. Itu saja nah semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan live ni saya akan upload dekat YouTube nanti, YouTube MBB nanti nah. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok.